A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي ونسلم على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد إن الحمد لله ثم الحمد لله بعد الحمد لله. Terima kasih pada Tuan Imam dan Tuan Bilal yang bertugas oleh Jatakuasa Surau Nurul Ikhlas Seri Kembangan, Tuan Guru Muslimin Muslimat Hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah terusan kepada kita hingga kita dijemput ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan ini: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, tuan-tuan, agak lama kita tak bersuara muka. Lama sangat last kat sini 28 bulan 8, hampir setahun. Alhamdulillah, malam ni kita dipertemukan sekali lagi. Terima kasih kepada pihak Jatakuasa Surau yang sudi menjemput untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah, Allah panjangkan pertemuan kita dan perbincangan kita masih lagi dalam bicara sebuah kitab yang dianggap kecil oleh pengarangnya, itu kitab Pedoman Solat Berjemaah yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah. Tuan-tuan ya, Masya Allah. Bila tuan-tuan, qal musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa iyyakum fid daraini. Tuan-tuan yang ada kitab boleh buka muka surat 25. PDF pun ada ya. Boleh download PDF, type Pedoman Solat Berjemaah PDF. Muka surat 25. Ada dalam versi Jawi dan ada juga dalam versi bahasa Melayu. Qal musannifu, dan adalah sembahyang berjemaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan khadam-khadam itu afdal jika sekiranya ia pergi ke masjid, nescaya jadi hampa mereka itu daripada berjemaah. Ni bab solat berjemaah.
Kalau anak-anak kita, isteri kita dan kita ada pembantu rumah, tak apalah kalau tak ada pembantu rumah, ada isteri kita berhajat pada kita, dia kata, bang, solat kat rumah lah, solat kat rumah lah. Mungkin ada anak kecil ke kan, ataupun ada cucu, atuk solat kat rumah lah, mana yang boleh atuk. Maksud dia kecewa kalau kita tak, menyebabkan kita mengusik hati dia. Tak apa, atuk nak pergi ke surau ni, tak boleh ke? Isteri kita tengok kat kita, dia hampa, tuan-tuan ni, dia hampa, kecewa dengan pelakuan kita. Maka dalam keadaan ini, afdalnya kita menunaikan solat berjemaah bersama mereka. Pilihan yang keduanya, kita solat di surau dan di masjid, balik kita buat sekali lagi dengan niat i'adatan, ataupun kita ulang semula. Yang pertama tadi kita niat adaan, kita tunaikan. Kali kedua kita balik, contohnya solat isyak, mereka belum menunaikan solat, kita boleh i'adatan, kita boleh pimpin mereka jadi imam untuk mereka. Niatnya i'adatan, boleh. Dan kita boleh jadi imam, tak ada masalah. Sebab kita nak memimpin keluarga kita. Kita kena niat i'adatan. Yang kita solat di masjid dan surau, niat adaan, boleh. Daripada berjemaah, iaitu berjemaah di surau dan masjid, tempat perkumpulan. Dan jika bercampur lelaki dan kanak-kanak, lelaki di sini merujuk kepada lelaki yang dewasa, dan kanak-kanak, dan khunsa, dan perempuan, diperbuat satu saf, nescaya hasil pahala saf. Ni kira bercampur ni, tuan-tuan ya. Kalau laki maksudnya bercampur, bukan bercampur satu saf. Ada lelaki dewasa, kanak-kanak, khunsa, wanita, bukan maksud macam tu. Maksudnya dalam satu tempat kita buat satu saf. Ada saf dewasa, ada saf kanak-kanak, ada saf khunsa kalau kita tahu, dan ada saf wanita di belakang saf kita. Afdalnya saf lelaki dewasa, saf kanak-kanak, khunsa dan perempuan. Kalau khunsa tu dia lebih kepada lelaki, dia boleh berada di saf lelaki dewasa. Kalau khunsa tu khunsa perempuan, dia berada di saf wanita muslimah. Kalau khunsa musykal, afdalnya berada di saf lelaki. Tengok macam mana dominan dia. Sebab dia ada dua alat kelamin, tengok yang mana satu dominan. Yang ni susah sikit. Kalau dia dua-dua tu aktif, dia sentuh lelaki tak batal, dia sentuh perempuan pun tak batal. Habis tu seronoklah dia, sebab orang tu tepuh, orang tu sentuh tak batal. Boleh batal dia sebab katalah serentak sentuh dia, jadi batal. Kalau dua-dua sentuh, lelaki sentuh, perempuan sentuh serentak, maka batal wuduk dia. Ni khunsa musykal. Kalau khunsa dominan salah satu, maka yang mana satu dominan. Kalau dominan lelaki, perempuan sentuh, dia batal. Kalau dominan yang bahagian perempuan, maka lelaki sentuh, batal. Kalau dua-dua itu aktif, sama juga kisnya, tak batal. Okey, baiklah tuan-tuan ya. Diperbuat satu saf, nescaya hasil pahala saf lah. Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib semata-mata mengambil upah, nescaya tiada pahala akhirat baginya. Jika seseorang dilantik menjadi imam, dan kita tak tahu niat dia macam mana, dia dilantik jadi imam dan dia kerja sebagai imam, nawaitu dia semata-mata nak jadi imam, dia akan dapat dua pahala. Pahala dunia dapat upah pun dapat, pahala akhirat pun dapat. Boleh jadi juga sebab dia nak menuntut upah, kan? Upah aja tak apa, sambil-sambil dia kata dapat upah. Yang tu hanya dapat pahala dunia. Tapi kita tak wajib tanya, tak wajib usul, imam hari ni solat ni nak dapat gaji ke apa, tak wajib usul. Sebab tu adalah perasaan hati, tak wajib usul. Serah pada Allah, Allah yang tahu. Semua sebut di sini, nescaya tiada pahala akhirat baginya.
Kerana tiap-tiap ibadah yang disekutukan padanya antara dunia dan akhirat, maka jadi ghalib dunia. Pada ghalib lah ulama kata. Pada ghalib. Kalau diminta upah, maka ghalibnya ke arah keduniaan. Tetapi disebabkan oleh keadaan sekarang, kita boleh menggunakan kaedah maslahatul al-ammah. Kita boleh guna kaedah itu, ataupun masalihul mursalah. Takkan imam nak jadi imam semata-mata bertugas jadi imam. Dia full time dia jadi imam. Tak apalah imam. Imam bagi makan pagi, petang, malam, okey tu imam. Tak payah minta upah lah imam ya. Tak payah terima gaji lah imam. Imam pun nak berkeluarga. Ada isteri, ada anak, dia pun nak memiliki rumah, dia pun nak pakai kereta juga. Hukumnya masa tu jatuh zalim kalau kita tak berikan gaji untuk menyumbang, menyara kehidupan imam. Zalim masa tu. Dulu tak apa. Dulu kan tengok mana ada imam kenapa tak ada. Tapi diberikan sumbangan atas dasar khidmat dia untuk agama. Dia berkhidmat untuk agama. Tak ada masalah. Boleh. Bahkan gaji tadi merupakan keperluan. Keperluan. Tak ada masalah. Ada orang kata AJK nak terima gaji ke? Tak apalah. Sebab kalau tak ada AJK, siapa nak serve? Tukang siap contohnya. Kalau tak ada tukang siap, tak bersih surau ni. Siapa nak basuh tandas? Siapa nak kemas sejadah? Siapa nak testing mikrofon? Berfungsi ke tak? Siapa yang nak pergi bayar bil? Semua tu melibatkan kos. Harus. Jadi orang yang tak tahu kadang-kadang timbul fitnah. Oh ustaz, surau tu mewah tu ustaz. Siap dia pun dapat gaji. Kan? Ada unsur-unsur yang tak molek, tak cantik dalam hati. Tak molek, tak cantik dalam hati menimbulkan fitnah. Fitnah tadi dosa. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu dosanya lebih besar daripada kita membunuh. Besar dosanya. Why not? Kita tahu siap tadi perlu semua daripada kita, kita bagi dekat dia sumbangan. Itu lebih bagus. Pernah satu isu tuan-tuan dekat satu surau. Surau tu surau Jumaat. Jadi AJK bersepakat memberi sumbangan kepada siap, memberi sumbangan kepada imam. Tak banyak pun. Tapi jemaah ada seorang dua jemaah duk bawa rata mengatakan bahawa surau ni telah menyalahgunakan amanah yang diberikan. Tuan-tuan, nak bersihkan surau bukan calang-calang. Tuan-tuan cuba kalau tak dibersih. Dekat KL alhamdulillah tak ada tai cicak. Kalau kat kampung tai cicak, kita berhenti dekat Masjid Rauk tuan-tuan, kalau tak ada tukang bersih, kotor. So memberi sumbangan tadi harus hukumnya. Bahkan pada satu ketika kalau pekerja tadi tak diberi sumbangan, menyebabkan dia tinggalkan urusan dia, dia cari kerja lain sebab dia pun ada keluarga, maka masa itu wajib kita memberi sumbangan atau allowance sebagai gaji menyara kehidupan staf kita tadi. Dia bukan khadam. Dia bukan khadam, tetapi dia pekerja. Khadam ni tuan-tuan orang yang berkhidmat lillahi ta'ala. Contohnya kita pergi ke Madinah dan Mekah tuan-tuan. Kalau kita berbisik dengan mereka, ada mereka yang tinggalkan kerja. Sebab apa? Sebab betul-betul nak dikhadam. Orang kaya pergi ke Madinah semata-mata dia nak menghambakan diri, serahkan tubuh badan dia khidmat pada Masjid Nabawi. Ada yang menyerahkan tubuh badan dia khidmat dia untuk Masjidil Haram. Cuba kalau kita pergi tanya, bukan semua tu miskin, ada yang kaya raya, ada yang jutawan pun sebenarnya. Saya pernah sekali duduk sembah, rupanya dia ada syarikat, dia kata tak apa. Gaji saya orang hantar masuk bank. Kan? Hebat mereka. Kita tak sampai tahap mereka lah. Tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Maka tiada pahala baginya. Tak dapat pahala lah. Kalau semata-mata niat dia, fokus dia dapat gaji. Dan jika ghalib akhirat, maka baginya pahala kadarnya. Jadi kalau dia nawaitu dia jadi imam, semata nak jadi imam, upah tu sebagai sampingan, dia akan dapat pahala dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua bekerja kerana Allah, bekerja untuk akhirat. Allahu Akbar.
Dan jika bersamaan gugur pahala baginya. Kalau niat semata-mata nak dunia tu, tak adalah pahala dia baginya. Dan jika syak imam, ni masuk tajuk lain. Dan jika syak imam akan niat di dalam qiyamnya. Imam dah takbir, Allahu Akbar, syak. Dah niat ke belum? Kan ada kalanya macam tu. Allahu Akbar, baca iftitah, lupa. Dah niat belum tadi? Dah niat ke belum tadi? Boleh jadi. Boleh jadi. Innamal a'malu binniyat. Hadis pertama dalam kitab Sahih Imam Nawawi, kitab Hadis Al-Arba'in. Disebut innamal a'malu binniyat. Bila sebut tentang niat, tak boleh ada syak. Tak boleh ada syak. Maksudnya kalau timbul syak, dah niat belum? Dah niat belum? Kita kena ambil, kena pegang pada belum niat. Apa-apa saja yang melibatkan niat, kalau berlaku syak, maka kita kena ambil bahawa kita belum berniat. Wa imma wuduk sekalipun. Wa imma wuduk sekalipun. Wuduk lupa niat. Kalau lupa wuduk tu beza. Ni lupa niat. Kalau lupa wuduk syak, dah wuduk ke belum? Dah wuduk ke belum? Selalu kita dah wuduk dah. Kita guna kaedahnya yakin. Guna kaedah yakin. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Yakin tu tak digugat dengan perasaan syak kita. Yakin selalu nak turun, nak datang ke surau ni berwuduk. Tak apa. Tapi kalau yakin sebelum tu kita selalu salam dengan isteri kita sebelum datang, dah ambil wuduk dah. Salam pula dengan isteri, selalu dah macam tu. Batal tak wuduk kalau salam tanpa lapik? Batal. Datang ke masjid, ada lagi tak ingat? Aku ni selalu kalau sebelum turun mesti salam dengan isteri. So yakin batal wuduk. Itu beza dia. Kita boleh guna satu lagi, makana ala makana. Maksudnya sebelum ni kita memang dah wuduk dah. Beza kalau kita lupa niat wuduk, maka kena kembali berwuduk. Begitu juga kis niat syak pada niat solat. Niat solat ni bukan lafaz ya. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillah, itu lafaz dia. Sunat lafaz. Harus kita berlafaz. Yang niatnya berlaku dalam hati wajib diniatkan. Yang pertama nak bezakan adat dan ibadah. Bila kita niat jadi ibadah. Nak bezakan antara ibadah khusus dengan ibadat umum. Solat sunat dengan solat fardu. Sebab itulah bila kita solat fardu, usalli fardha. Kalau solat sunat, niat solat sunat lah, baru jadi sunat. Kalau solat fardu, kita nak ubah pada niat sunat, boleh. Solat sunat tak boleh pergi pada fardu. Itu beza dia. Yang ni sekarang ni kita syak. Allahu Akbar, imam syak. Dah niat belum? Apa yang perlu dilakukan oleh imam? Disebut di sini, dijawab di sini. Di dalam qiyamnya kemudian daripada takbiratul ihram, dia dah bertakbiratul ihram dah, segala makmum pun dah takbiratul ihram dah, imam dah takbiratul ihram dah, tiba-tiba imam syak. Apa imam perlu buat? Okey, tuan-tuan, diberikan solusi di sini. Nescaya harus baginya takbir perlahan-lahan. Makmum ni, imam ni bila dia lupa, dia jangan takbir kuat. Takbir pelan-pelan. Walaupun makmum kat belakang dah takbiratul ihram, dia tak perlu nak pusing belakang. Tuan-tuan, batalkan balik. Tak perlu. Tak perlu tuan-tuan. Just pelan-pelan. Kalau boleh mikrofon dekat ni alis sikit, biar tak dengar pada makmum. Biar makmum tak dengar. Supaya makmum tak dengar. Kalau makmum dengar, bimbang makmum confuse. Allah, imam ni tadi dah takbir, dah rukuk dah, tak sempat baca Al-Fatihah lagi. Kan macam saya duk cerita, selalu sahabat saya kan berlaku dulu, dia tidur, masa sembahyang dia tidur. Bila tidur ni tak sedar. Ni sembahyang isyak ni letih sangat, dia tertidur telah. Imam pun bagi salam. Imam bila bagi salam tu kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dengar. Apa imam ni tak rokok, tak sujud, terus bagi salam, dia marah. Saya pun tarik, dah habis sembahyang dah. Dia tidur masa sembahyang, letih sangat. Sebab tu bila kita letih sangat, rehat dulu sekejap. Kalau boleh mandi, mandilah. Supaya kita bertenaga. Jadi imam kis ni, dia tak perlu nak pusing belakang, nak maklumkan makmum, saya tadi syak, tak perlu. Akan fitnah lebih besar pada dia.
Just kalau mikrofon ni sensitif sangat, kadang-kadang mikrofon kita kan sensitif, dia boleh detect suara. So alih sikit. Allahu Akbar, kena dengar pada telinga kita. Sebab takbiratul ihram ni rukun. Rukun. Al-Fatihah pun rukun, wajib dengar sebiji-sebiji hurufnya pada telinga kita. Begitu juga Al-Fatihah, wajib dengar sebiji-sebiji hurufnya. Bacaan surah tak apa, tak dengar. Wa imma kalau kita sembahyang secara jahar sekalipun dalam solat maghrib, isyak, subuh, kita nak baca perlahan, baca surah tak apa, tak batalkan solat kita. Bahkan kita dengar sekadar dekat telinga kita pun dah memadai. Tapi Al-Fatihah wajib dengar pada telinga kita. Allahu Akbar. Kalau kita sebut dengan jahar, nyaring tadi, menyebabkan makmum di belakang mula syak, confused tentang takbiratul ihram yang kedua pada imam, maka masa itu harus. Bahkan pada satu ketika, kalau makmum kita boleh menimbulkan syak pada makmum kita, wajib takbiratul ihram kita itu perlahan. Mungkin pada sangkaan kita, makmum kat belakang belum belajar, belum faham tentang kaedah bila imam syak pada niatnya. Kan? So boleh perlahan-lahan serta dengan niatnya, kemudian ia baca Al-Fatihah. Kan? Lepas dia takbir tu barulah baca Al-Fatihah. Tak apa. Kan? Okay, boleh tuan-tuan ni. Bahkan kalau imam terbatal wuduk. Imam terbatal wuduk. Kita belum masuk tajuk lagi tuan-tuan ni. Kita dah masuk dah tajuk ni. Lupa pula buku, tak apa-apa. Bila imam terbatal wuduk, orang belakang boleh istikhlaf, ganti dia. Imam nak keluar ikut mana? Keluar ikut depan boleh. Kalau ruang kita luas kat sini, ada tempat wuduk ke depan, kita boleh keluar ikut depan. Maksudnya kita berjalan melepasi jarak dia sujud. Boleh. Darurah dah bagi kita. Ad-daruratu tubihul mahzurat, kaedah fiqahnya. Boleh kita lalu ikut depan ni. Padahal kalau kita lintas depan orang sedang solat, hukum dia berdosa. Tak boleh. Tapi sebabkan darurah tadi kita boleh lalu. Sebab itulah kalau kat masjid-masjid dia ada sedia satu pintu depan dan ada dekat pejabat tu tempat berwuduk. Kalau imam terbatal, kalau imam pusing ke belakang, tak ada orang yang boleh ganti, imam masuk saja. Imam masuk je ke dalam bilik wuduk, sambung semula, tak ada masalah. Yang makmum kat belakang, kalau ada seorang boleh ganti, dia naik ganti. Kalau semua tak ada boleh ganti, tunggu imam. Tunggu imam. Imam boleh beri syarat. Sahabat yang sebut, tunggu saya, ataupun biar. Kalau imam ni emergency sangat, minta maaf, saya nak buang yang besar. Lama yang besar ni. Kena sebutlah. Jadi salah seorang daripada makmum yang kat depan ni mampu memimpin sembahyang, bergeraklah ke depan. Boleh bergerak sekadar bezanya satu buku lali. Boleh dah, memadai dah. Di mana-mana saja depan. Boleh. Tak semestinya di belakang imam. Dah tengok belakang imam semua tak ganti, dia pun naik ke depan. Supaya tak terlalu lama menunggu. Kan imam kata saya nak buang yang besar, lama sikit ni. Kan contohlah tuan-tuan, tu melawak saja tu. Katalah macam tu. Okey, salah seorang yang berada di saf depan boleh ke belakang. Saf kedua, walaupun dia tahu dia layak, jangan potong queue. Jangan potong queue. Sebab dalam solat pun perlu ada etika dan tertibnya. Saya lah paling layak ni, orang lain depan semua tak layak, tak boleh. Tu dah ada perasaan riak takbur. Jangan kita langgar border orang lain. Bila kita langgar border orang lain, nampak sangat kita ni tak pandai. Langgar border jadi bodoh. Langgar border, orang Kelantan kata jadi bodoh. Orang kata, kau hajar betul, di daripada belakang langgar ke depan, minta maaf lah, bahasa tu bahasa Kelantan, tak kasar pun kan. Nampak sangat dia tak belajar. So orang depan yang akan pimpin ganti imam tadi. Kalau imam kata tunggu, tunggulah. Ambil wuduk sekejap, imam sambung balik. Ikut imam macam biasa. Ikut imam macam biasa. Mungkin persoalan yang timbul pada kita, dia macam biasa, kita ikut dia macam biasa, dia akan sambung.
Bermula daripada kita ikut imam macam biasa. Cumanya kita tak boleh beri imam dia imam ni dia tak beri salam lagi. Kita jangan beri salam dia lebih dulu. Itu kaedah dia. Kalau kita nak tunggu dengan dia pun boleh, ataupun sebab kita emergency, kita boleh niat mufaraqah. Tak ada masalah. Kita dah belajar bab mufaraqah kan? Boleh. Boleh faham tuan-tuan ya? Okey, tak apa insya-Allah. Okey. Dan sah sembahyang segala makmum dengan dia, sah, tak ada masalah. Pernah berlaku pada Nabi SAW, pagi Nabi SAW takbir, solat, Nabi baca. Lepas tu Nabi teringat, Nabi lupa nak mandi janabah. Nabi lupa nak mandi janabah. Nabi pusing ke belakang, Nabi bagi tahu, tunggu. Nabi kata tunggu. So Nabi balik rumah Nabi dengan Masjid Nabawi tu sepintu. Nabi balik, Nabi mandi sekejap je tuan-tuan. Kita mandi habis air kalau nak satu kolam. Nabi mandi dengan segaya air sebab nak ratakan kita selagi tak basah, selagi tu duk mandi. Tu lain lah tuan-tuan. Nabi mandi sekejap, Nabi patah balik, Nabi pimpin imam semula. Jadi imam semula. Lepas selesai tu sahabat Nabi tanya. Sahabat Nabi tengok ada tisan air dekat rambut Nabi SAW. So sahabat Nabi sedar bahawa Nabi telah mengangkat hadas. Okay, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan jika mengetahui segala makmum dengan demikian itu, kemudiannya sekalipun, katalah makmum tahu bahawa imam ni takbir kali yang kedua, sekalipun tak ada masalah, sebab makmum tahu. Kecuali makmum tu confuse sikit, apa imam ni 2 kali takbir. Makmum bila jadi imam dia tak boleh ada clash. Maksudnya dia tak perlu ada syak dengan imam. Bila syak clash antara imam dengan makmum, solat makmum tadi fail, batal lah maksudnya. Contohnya imam baca, makmum kat belakang tak consider dengan baca imam. Kononnya dialah yang paling hebat baca dia. Maka masa tu dia tak boleh menjadi makmum pada imam. Jadi tuan-tuan, kita kena consider lah imam lantik tu imam yang telah dapat tauliah. Jangan kita duk fikir aku lebih sedap ni. Jangan, tu riak namanya. Kecuali lah memang kita tahu imam tu bacaannya salah, jelas-jelas sangat dah salah. Yang tu tak apa, kita mufaraqah lah kita seorang-seorang. Jangan duk maklum dekat orang lain. Bawa speaker kat depan, tuan-tuan kita solat semula sebab imam bacaannya tak betul. Orang lain kata betul, kita seorang je kata tak betul. Tu fitnah pada kita balik. Fitnah pada kita balik. Contohnya berlaku, tuan-tuan, memang ada berlaku, tapi dia tak announce kat semua lah. Dia pergi bisik seorang-seorang. Jadi fitnah pada dia sebenarnya. Fitnah pada dia balik. Awak ni duk timbang, duk kata awak seorang ke, betul lah orang makmum pula kata kat dia. Jadi fitnah tu balik pada diri sendiri. Tuan-tuan ni, kalau kita dah tak orang kata apa, tak ngam dengan baca imam, kita sembahyang tempat lain lah. Takut hati kita tu, takut hati kita memberontak, mengatakan baca imam tak betul, padahal baca imam tu dah betul. Bimbang kalau macam tu. Wal iyadzubillah min zalik. Dan jika diselangi saf dengan mimbar atau tiang, tiada putus safnya, kerana dinamakan saf yang satu pada uruf, maka barang yang didapati oleh imam, yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya, dinamakan awal semua. Okey, contohnya tuan-tuan disebutkan tentang saf. Jadi saf, lepas tu sebut tentang makmum. Katalah antara dua tiang ni ada jarak, tetap dipanggil saf walaupun seolah macam terputus, sebab ada pada satu kawasan. Tak apa, dia tak terputus. Di sebelah sana pun tetap tak putus. Sebab apa? Sebab dalam satu kawasan. Katakanlah kita ada bangunan ni 2 tingkat. Ada gelas. Kat atas tu ada gelas, nampak. Tak buka gelas tadi pun kita tak buka sliding door gelas, tapi nampak dan dengar. Putus tak saf, tetap tak putus. Sebab nampak dan dengar. Dan ada laluan nak naik ke atas. Tak ada lagi kan orang lompat naik ke atas kan. Tapi pernah berlaku yang pelik di sebuah surau, bila mana ada pegawai menyatakan putus saf. Sebab dia tak faham tentang
apa ni panggil, uh, Allahu Akbar, saya nak sebut apa ni, bersambung soft. Bersambung soft lah, tapi ada istilah dia, uh, Allahumma salli ala Muhammad. Kita dah belajar dulu ni, tak ingat dah. Okey, minta maaf. Bersambung soft, dia kata terputus. Sebab apa? Sebab tingkat atas tu tak bersambung ikut depan. Pegawai tadi kata tak bersambung, terputus soft. Jadi dia mengarahkan kepada surau tadi supaya buat laluan di depan, menyebabkan surau Jumaat tadi rugilah, sebab terpaksa menebuk daripada atas 2 laluan. Kosnya hampir 100,000. Membazirlah bagi kita. Walaupun duit tadi sumbangan, bagi saya pembaziran. Sebab apa? Bila saya pergi, saya kata kita ada gelas, dan gelas tadi boleh buka. Bila dapat dibuka, makmum ke atas boleh lihat imam di bawah, dan makmum juga boleh dengar suara imam. Maknanya bersambung saf. Bersambung saf. Maka sah sembahyangnya. Tetapi bila didatangi 2 kali oleh pegawai yang sama, mengatakan minta mereka buat. Sebab apa? Sebab nak guna untuk solat Jumaat. Kalau tak diluluskan, maka surau tadi terpaksalah dalam keadaan kekurangan yang ada, mereka terpaksa ikut. Kesian. Satu pembaziran. Dan jika diselangi soft tadi dengan mimbar, sama ada mimbar kat sini, kan, mimbar kat sini, imam kat depan contohnya, tetap berlaku soft. Tengok kat mana? Masjid Negara ada, Masjid Shah Alam, Masjid Negeri, berlaku soft tu, kat tengah ada mimbar, tak ada masalah. Atau tiang, 2 tiang, 3 tiang, 4 tiang, tiada putus softnya, kerana dinamakan soft yang satu pada uruf. Sebab apa? Sebab disebut pada uruf, orang awam mengatakan tetap dia satu soft yang sama. Maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya, itu dinamakan awal sembahyangnya. Okey, ni sebab dicampur sikit tuan-tuan. Si seorang yang masbuk baru datang, ikut soft juga, di awal sembahyangnya apa yang dia mula? Dia mula pada qiyam, maka dia sambung pada qiyam. Kalau dia mula pada sujud, dia sambung pada sujud. Kalau orang tak belajar, dia tunggu imam qiyam semula. Tapi kalau orang yang tahu, kalau imam sujud, dia akan sambung. Allahu Akbar, tamak ninah sekejap qiyamnya, terus sujud. Terus sujud. Ataupun imam berada dalam antara sujud, dia Allahu Akbar, qiyam sekejap, duduk antara sujud, sambung. Cuma kena tambah 1 rakaat lagi. Kalau didapat imam semasa imam sedang rokok, dia tak perlu tambah 1 rakaat. Kenapa dia perlu tambah 1 rakaat tadi? Sebab dia dah berada melepasi hak rakaat. Imam dah sujud, imam dah rokok lepas rokok. Kalau sempat pada i'tidal. Sempat pada rokok, duduk pada rokok, dapat rakaat. Tapi kalau dah lepas rokok, maksudnya dia kena sambung semasa, kalau kita kata, ibarat katanya, tempat mula sembahyangnya. Dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam imamnya itu akhirnya. Okey, ni sebut. Okey, kalau telah dia dapat di akhir, tahiyat akhir lah. Tahiyat akhir. Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir macam biasa sambung. Bila imam beri salam, jangan beri salam sebab dia tak cukup lagi. Saya nak sebut juga, kadang bila kita berada pada tahiyat akhir, tahiyat akhir, imam dah baca tahiyat akhir, ada di kalangan makmum yang masih sujud. Kena ingat, sampai border imam baca sampai Allahumma salli ala Muhammad, makmum masih sujud, masa tu dah tak dianggap sebagai sah solatnya, batal. Ada ulama kata haram perbuatan tadi. Nak sujud lama-lama tu kat rumah sembahyang sunat. Tuan-tuan, Masya Allah. Kena faham jugalah kan, kadang tengok rakan kita, bukan kat sini lah, tempat lain, lama dia sujud. Kadang-kadang imam dah hampir beri salam, baru dah dia angkat kepala. Dia pun terus macam biasa. Batal. Itu yang batal. Bukan betul, tapi batal. Allahu Akbar. Baik dikerjakan kemudian daripada salam imamnya itu akhirnya.
Maka mengulangi kunut. Okey, ini masuk bab kunut pula. Maka mengulangi kunut makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Katalah imam masuk rakaat yang kedua, makmum masuk rakaat yang pertama. Imam baca kunut, makmum masih lagi rakaat yang pertama. Bila imam naik rakaat yang kedua, bila imam dah habis, makmum akan naik pada rakaat yang kedua. Makmum masih lagi sunat membaca doa kunut walaupun 2 kali kunut. Walaupun 2 kali kunut, tak ada masalah. Boleh berlaku tak syak pada rakaat yang kedua? Boleh berlaku. Sembahyang subuh, bab mengantuk, boleh berlaku syak. Kalau dia syak 2 ke 1 ke 2, 1 ke 2, kena ambil yang 1, naik semula. Walaupun dah baca doa kunut, bacalah doa kunut sekali lagi. Tak rugi pun sebab syak tadi. Syak tadi. Tapi kalau kita yakin dah 2 dah sebab tengok tengok sebelah. Contohnya minggu lepas saya sempat berkuliah di sebuah masjid. Ada seorang hamba Allah tu dia datang lewat. Dia sambung pada kunut. Dia sambung pada kunut. So maksudnya dia kena tambah berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi dia tambah 1 rakaat. Saya perasan dia tambah 1 rakaat sebab dia ada sebelah saya. Dah selesai beri salam, dia pun tambah 1 rakaat. Saya pun nak selamatkan dia. Tak sempat saya nak pegang peha dia, dia pun bangun terus. Dia bangun, saya pun ingatkan dia dah bangun pergi terus balik rumah dia. Bangun sempat la ilaha illallah syarih 10 kali, saya pun pusing ke belakang. Nampak ada dia, saya pun bangun megah kat dia. Bila saya bangun, saya kata, "Bang, abang tambah tadi berapa rakaat?" Oh, sedap isyarat dia. Tapi saya yakin abang tambah 1. 2 Ustaz. Macam mana dia 2? 1 masa rakaat unduk, 1 lagi saya tambah. Tu bukan 2, tu 1. Abang kena sembahyang semula. Tapi dia degil. Dia tak nak sembahyang. 2 dah tu bang. Tak apalah. Dah awak cakap macam tu. Kita dalam masjid ni tak nak bergaduh. Takut apa? Takut orang lain dengar. Malu pada dia kan. So tak apalah kalau abang yakin 2 lah. Tapi kalau lain kali lepas kunut kena tambah 2 rakaat. Bukan 1 rakaat. Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Menyelamatkan aib dia lebih penting daripada kita nak suruh dia sembahyang. Kalau dia balik lepas tu kata, Allah rupanya 1 tambah. Lepas tu tambah 2, dia kena qada kalau dah habis waktu. Tapi lepas tu bila saya nasihat dia, dia terus balik. Wallahu alam, mungkin dia malu nak buat kat situ atau sebaliknya, wallahu alam. Mudah-mudahan dia faham. Sebab bila dah masuk kunut kena tambah 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Sebab dah melafasi rukuk, dan bila imam rukuk i'tidal dia baca doa kunut. Okey, sikit lagi tuan-tuan insya-Allah. Kerana kunut serta imam itu bukan tempatnya, maksudnya bukan tempat makmum yang masbuk tadilah, dan mengulangi tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga kerana tahiyat serta imam itu bukan tempatnya. Wallahu alam. Tuan-tuan dah masuk waktu isyak ni kan ke belum? Oh, ngam-ngam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kalau berada pada tahiyat pun sama juga, maksudnya kena tambah rakaat. Bukan kita follow imam, maksudnya imam beri salam, kita beri salam sedangkan hak kita belum cukup. Maka kalau disengajakan perbuatan dalam solat, hukumnya haram. Jangan main-main. Kalau ibadah lain sengaja batal tak apa, yang ni sembahyang kalau disengajakan dan tahu perbuatan tadi salah, hukum dia haram. Wallahu alam. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا حجة علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منكم تقبل يا كريم. سبحان الله والحمد لله.